Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini paling mengejutkan di Malaysia kini, cerita tentang had Perdana Menteri selama 10 tahun. Anwar Ibrahim sudah setuju bahwa Perdana Menteri hanya boleh ada 10 tahun supaya tidak pencuri. Betul tidak? Setujulah kan? Kita semua setuju kalau Perdana Menteri lama mesti ada yang suka sakau duit. Tengoklah, baru 22 bulan menjadi Perdana Menteri, 17 bulan Perdana Menteri pun duit ditemui 170 juta lah, macam-macam lah, jana wibawa tak jana wibawa lah kan. Tapi paling seronok kita tengok hari ini, tiba-tiba Perdana Menteri yang pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun campur 22 bulan, Tun Mahathir, bising pula pasal had itu. Dia nak jadi Perdana Menteri sekali lagi kah? Entahlah, sudah terlalu tua. Orang kata kalau sudah tanah dah panggil-panggil, berhentilah, bersaralah kan. Oke, sebelum itu siapa yang ada penyakit gout, kencing manis, tinggi darah, dalam video ini ada produk yang saya kongsi dengan Anda. Cepat klik sebab ia murah sekarang, ada promosi raya. Dan paling penting sudah ramai yang beli, ramai yang sembuh. Cepat beli selagi stok masih ada. Oke, cerita tentang Perdana Menteri Mahathir bilang keputusan itu tidak berapa betul. Aku hairan lah dengan Mahathir ini. Dia tak puas lagi kah jadi Perdana Menteri? Sudah pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun campur 22 bulan. Dia rasa masih tidak keputusan betul. Nah, jadi Perdana Menteri sampai bila? Takkanlah sampai sudah mati, sampai seumur hayat jadi Perdana Menteri. Aku rasakan ini keputusan yang tak betul. Mahathir lah yang tak betul, bukan Anwar Ibrahim. Saya sebagai pengulas politik, pemerhati politik di Malaysia, saya setujulah kalau saya bahwa Perdana Menteri tidak boleh lebih 10 tahun. Bayangkan sajalah kalau dia 10 tahun jadi Perdana Menteri, berapa banyak pemusatan kuasa, berapa banyak yang dia boleh hapuskan. Kan pemadamnya sudah terlalu besar. Pemadamnya sudah terlalu besar, banyak yang boleh dipadam sini sana. Audit mungkin boleh padam, laporan keuangan mungkin boleh padam. Yang paling tak best lagi, entahlah berapa ramai yang boleh dipenjarakan. Jadi kita patut setujulah. Hadi Awang semalam pun pelik juga. Dia kata itu adalah ketetapan Allah dan macam-macam lah. Saya rasa itu bukan ketetapan Allah, kata seorang penganalisis politik. Itu ketetapan Hadi katanya lagi. Dan entahlah, Mahathir ni kalau dibagi dia peluang 22 tahun lagi jadi Perdana Menteri, aku rasa tak dapat. Sudahlah, dia terlalu tua sudah kan. Dan lagi penting, Mahathir patutnya sokonglah cadangan ini. Sokonglah. Buat apa nak jadi Perdana Menteri sampai 22 tahun lagi? Buat apa nak jadi Perdana Menteri lebih 10 tahun lagi? Hanya orang yang gila kuasa. Hanya orang yang ada rancangan mahu mengumpul kekayaan luar biasa. Yang sanggup, yang akan sokong menjadi Perdana Menteri lebih daripada 2 penggal. Sebelum saya teruskan ulasan ini, kamu jangan lupa tinggalkan dalam ruangan komen, tulis komen kamu setuju atau tidak Perdana Menteri itu lebih 10 tahun. Kalau lebih 10 tahun, agak-agak apa kesannya kepada negara ini? Kalau saya lah kan, Perdana Menteri yang lebih 10 tahun itu, dia punya kesan itu dia akan dapat pemusatan kuasa. Lebih penting lagi, penganalisis politik kata di FMT, dia akan rasa Malaysia ini seakan-akan milik dia. Malaysia ini seakan-akan dia punyalah. Jadi asal ada saja menentang dia, dipanggil lah sana sini, macam-macam lah. Ada yang kena penjara dan macam-macam lah kan. Jadi saya rasa paling layak Tun Mahathir berhentilah daripada politik. Berhentilah, bagus juga cuci cicit. Itu saja untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya kita mendapat komen terkini Ismail Sabri Yaakob selepas disiasat lebih daripada 4 kali. Dan jika dijumlahkan jumlah waktu Ismail Sabri Yaakob berada di pejabat SPRM, ianya lebih sudah daripada 20 atau 30 jam. Yang menjadi persoalan ialah berapa banyakkah kes yang mau disiasat itu sehingga begitu rumitnya, begitu panjangnya siasatan tersebut. Dan adakah perkara yang memang berbelit-belit sengaja dicipta supaya dapat melepaskan diri? Itulah pertanyaan netizen berkait kes Ismail Sabri Yaakob.
Tetapi yang kita tunggu-tunggu komen terkini Ismail Sabri Yaakob selepas disiasat hari ini. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa siapa yang ada masalah gout, kencing manis, tinggi darah, tolong lihat produk yang saya kongsikan ini. Produk ini bagus untuk Anda semua. Beli cepat, harganya sekarang murah dan ramai sudah yang membelinya. Ada testimoni yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, hari ini ketika wartawan menunggu Ismail Sabri Yaakob untuk memberikan ataupun mendapatkan komen terkini beliau berkait dengan siasatan SPRM terhadap beliau, ini komen Ismail Sabri Yaakob. Cuti itu. Ismail Sabri keluar dari SPRM selepas 5 jam memberikan keterangan. Kalau kemarin, kalau tak silap 7 jam. Kali ini pula 5 jam. Ismail Sabri Yaakob hanya keluar daripada tempat kawasan siasatan dengan hanya menyebut cuti. Apakah maksud cuti itu? Tentu Sri Ismail Sabri Yaakob keluar dari Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di sini pada pukul 2.51 petang selepas memberi keterangan sekitar 5 jam pada Khamis. Bekas Perdana Menteri itu sempat membuka tingkap kereta dan menyapa kumpulan wartawan yang berkampung di luar pejabat SPRM. Cuti, ujar beliau ringkas apabila ditanya pengamal media. Sekiranya sesi merakam keterangan akan disambung lagi esok. Menurut sumber, beliau dijangka dipanggil semula untuk merakam percakapan di Ibu Pejabat SPRM minggu hadapan pada hari dan waktu yang belum ditetapkan. Terdahulu, ahli Parlimen Berak itu tiba dengan menaiki kereta jenis Velfire berwarna hitam pada pukul 9.54 pagi untuk hari kelima memberikan keterangan berhubung dakwaan, kes rasuah dan pengubahan wang haram. Manakala pada Rabu, Ismail Sabri dirakam percakapan lebih 6 jam, iaitu daripada 9.57 pagi hingga 4.35 petang. Difahamkan antara tumpuan siasatan adalah beberapa dokumen penting iaitu kelulusan projek dan perolehan sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri dari tahun 2021 hingga 2022. Keterangan Ismail Sabri kali pertama dirakamkan pada 19 Februari lalu berkaitan pengisytiharan nasihat. Dalam perkembangan sama, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, seorang pengurup wang ditahan berhubung dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram kes Ismail Sabri semalam. Menurutnya, suspek direman selama 2 hari bagi membantu siasatan namun dilepaskan selepas mengadu sakit jantung. Suspek kemudian dirujuk kepada doktor dan disahkan mengalami masalah jantung tersumbat sebelum dilepaskan bagi menerima rawatan lanjut. Selain itu, proses merakam keterangan Ismail Sabri dijangka mengambil beberapa sesi lagi sebelum boleh diselesaikan. Manakala bagi kemungkinan pendakwaan ke atas Ismail Sabri, masih ada beberapa individu lain yang perlu dipanggil untuk dirakam keterangan untuk rekod. Siasatan SPRM ke atas Ismail Sabri dilancarkan susulan penemuan wang tunai dalam pelbagai mata wang asing serta jongkong emas yang secara keseluruhan berjumlah 177 juta ringgit. Pendedahan itu dibuat menerusi siri serbuan membabitkan 3 premis, termasuk sebuah safe house di sekitar ibu negara milik bekas pegawai kanan Ismail Sabri. Semua hasil rampasan turut dikaitkan dengan perbelanjaan dan perolehan dana bagi tujuan promosi serta program publicity sewaktu Ismail Sabri memegang tampuk kepimpinan kerajaan. SPRM juga dilaporkan menyita 13 akaun bank bagi membantu siasatan kes. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.